Okey, kita akan mulakan dengan kita jemput penceramah kita untuk mulakan kita punya tutorial untuk petang ni. Tutorial ni kita santai-santai je ya. Okey, dipersilakan Cikgu Firdaus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada sidang penonton yang berada di YouTube, ibu bapa yang ada yang berada di yang menonton secara live di YouTube, selamat datang diucapkan kepada semua ibu bapa di seluruh Malaysia. Program ni sebenarnya adalah program santai-santai untuk kita memperkenalkan ataupun kita untuk kita sama-sama tengok balik macam mana, apakah itu Google Classroom tu, sebab tajuk dia pada hari ini ialah bengkel berkenaan tentang Google Classroom, khas untuk para ibu bapa yang ada anak di sekolah. Sekarang ni kita musim PKP COVID-19, so kita tak boleh pergi sekolah. Jadi bila tak boleh pergi sekolah, kita nak kena belajar secara online. Apa yang menarik ialah objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama ialah cara login ke akaun Google Classroom. Yang kedua ialah cara masuk ke kelas yang telah ditetapkan oleh guru. Yang ketiga, cara membuka tugasan yang diberikan oleh guru. Yang keempat, cara menghantar tugasan kepada guru. Dan yang kelima nanti, di akhir nanti bersama dengan Cikgu Asnul, Jurulatih Utama Digital Learning JPN Negeri Selangor, untuk dia menerangkan sedikit penggunaan akaun digital learning di telefon pintar tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita teruskan. Terusnya ialah kita kena tahulah tuan-tuan ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya yang tuan-tuan yang pembelajaran secara online ni adalah salah satu yang ini disediakan oleh KPM lah. Okey, yang ini adalah Google Classroom, yang mana ia adalah learning management system berasaskan web 2.0 untuk PDPC, untuk menggabungkan, mencipta dan memberi tugasan, kolaborasi atas talian serta memberi markah. Jadi yang beri markah ni cikgu-cikgu lah. Yang beri markah ni cikgu lah. Maksudnya dia buat tu dekat situ je semua. Dengan syarat dia join kelas tersebut. Okay, yang kedua, Google Classroom juga boleh digunakan dengan Google Drive lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di dalam telefon pintar ada ikon Google Drive. Jadi Google Drive ni dia dalam ni fungsi dia sama macam Word. Word, Excel, maknanya kita, para ibu bapa sekalian, kita boleh membuka kerja yang diberikan di dalam Google Classroom menggunakan Google Drive. Dia ada aplikasinya menggunakan Microsoft lah. Tak payah install, dia memang ada. Memang ada lambang dia, lambang Google Drive. Nanti saya tunjukkan. Okey, yang pertama sekali ini saya nak bagi taklimat berkenaan tentang apakah itu Google Classroom. Google Classroom ni sebenarnya dia daripada portal moi.edu.my. Ini yang ibu bapa perlu tahu. Yang pertama, mana dia nak pergi? Dia nak pergi, yang pertama dia punya alamat URL-nya ialah portal.moi.edu.my. Ini portal yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Okey, yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu ID anak tuan-tuan dan puan-puan. ID ni boleh dapat daripada guru penyiaran bestari ataupun guru ICT sekolah. Jadi sekarang ni musim COVID, so WhatsApp lah tanya apa ID anak saya. ID ni contohnya macam ni ID sekolah ni dia ada huruf depan dia M/12806740. @moi/dl. DL ni maksudnya digitallearning.edu.my. Setiap murid dibekalkan dengan ID yang berlainan. Yang ni bawah ni ID sekolah, tak perlu tahu. Yang perlu tahu ialah tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu apakah ID Google Digital Learning
anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama sekali yang perlu tahu. Nanti tanya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sama ada mereka tahu tak ID Google, ID Digital Learning. Jadi kalau tak tahu boleh tanya pihak sekolah, boleh WhatsApp ke guru ICT lah. Kalau tak kenal guru ICT, tanya guru kelas. Okay. Yang ketiga ialah password dia. Okay, password dia, default password yang asal dia ialah yang itulah. Kalau kod sekolahnya 3729, tapi saya percaya guru-guru admin di sekolah tuan-tuan dan puan-puan telah menukarkannya dengan aksara yang lebih mudah untuk pelajar ataupun anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ingat. Jadi boleh rujuk kepada guru admin penyaras ICT sekolah. Baik, itu yang pertama yang perlu anda semua tahu. Baik, yang kedua, permulaan dia. Okay, ini saya tunjukkan dulu sebelum kita buat secara live nanti, secara hands on. Okay, yang permulaan dia yang pertama ialah buka browser, komputer ataupun telefon pintar. Typekan portal.moi.edu.my. Okay, yang alamat yang tadi yang saya tunjukkan ni. portal.moi.edu.my. Yang ni salah eja. Sorry, tak maaf. Okey, yang kedua, masukkan ID portal digital KPM anda. Kat sinilah dia punya yang perlu kita masukkan. ID tu. ID tu masukkan dekat bahagian dalam email ni. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ID ni adalah merupakan email. Dia sebenarnya adalah email yang kita panggil akaun ni G Suite. G Suite ni adalah satu akaun yang mana anda dapat menggunakannya secara unlimited. Semuanya unlimited. Banyak perkara-perkara yang boleh kita gunakan lah. Biasanya kalau kita pakai email biasa, Gmail biasa, Gmail biasa tu biasa 30 gig macam tu je. Yang ni unlimited penyimpanannya. Jadi ini adalah kerajaan yang bagi ni. KPM bagi, setiap murid ada ID. ID inilah yang merupakan Gmail. Masukkan kat sini, kemudian tekan sign in. Okey, ni saya tunjuk apa yang ada dalam portal.moi.edu.my. Kalau kita buka melalui komputer ataupun laptop, ataupun kalau pakai handphone ni susah sikit lah sebab dia kecil. Susah sikit nak kena tengok betul-betul, lepas tu nak kena tekan tengok sebagai skrin komputer. Jadi kalau ada yang ada komputer macam ni lah paparan dia. Yang pertama, kat dalamnya ada menu murid. Menu murid ada pertama buku teks digital. Dalam ni semua ada buku teks. Buku teks digital semua ada. Semua buku teks SK, SM, sekolah menengah, sekolah rendah jenis kebangsaan. Semua buku teks ada dikumpulkan di dalam buku teks digital. Yang kedua, kita ada aktiviti. Aktiviti yang dalam aktiviti inilah yang ada Google Classroom. Nanti kita tengok. Yang ketiga ada aplikasi, nanti boleh explore. Dalam aplikasi ni adalah permainan-permainan yang KPM yang permainan berbentuk pembelajaran yang KPM buat khas untuk anak-anak. Termasuk juga Microsoft, semua ada dalam aplikasi. Yang keempat, pusat sumber, kalau nak tengok buku pusat sumber negara. Yang kelima, email. Email. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tekan email ni, dia jadilah email. Lepas tu boleh buka kalender, ada maklumat dan surat kepekeliling daripada KPM. So ini yang ada dalam menu murid. Okey. Ni yang saya nak terangkan, yang saya nak tekankan pada petang ni adalah berkenaan tentang Google Classroom. Google Classroom sebenarnya di bawah menu murid. Tu sebab saya merahkan ni. Di bawah menu murid, di bawah activity. Kalau tuan-tuan klik pada aktiviti ni, dia akan keluar Google Classroom yang warna hijau ni. Kat sinilah kita nak masukkan. Tapi kita ada cara yang lebih mudah, nanti itu akan bersama dengan Cikgu Asnul lah. Macam mana kita masukkan akaun Google Classroom di telefon pintar. Jadi yang dalam portal murid ni digunakan semasa digunakan untuk komputer, laptop. Lebih mudah. Jadi dalam tu ada banyak sumber-sumber pembelajaran yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Okey.
Okay, yang ni saya tunjukkan dulu versi komputer. Ni contoh, masukkan ID portal digital KPM anda. Contohnya ni M, saya kena tutup lah, tak boleh nanti satu dunia tengok. Lepas tu masukkan password. Tekan continue, lepas tu masukkan password. Masukkan password. Lepas tu pilih, kalau pertama kali log masuk, dia akan tanya macam ni. Pilih role, I am student. Ibu bapa, kalau terpilih I am teacher macam mana? Jangan takut. Kalau terpilih I am teacher pun tak jadi apa-apa. Sebab akaun ni memang didahaskan. Depan tu M. M tu murid. Dia tetap akan jadi murid. Cuma masa mula-mula daftar, kena pilih I am student. Baik. Okey, yang ni lah saya nak tunjukkan. Banyak sekolah-sekolah sekarang problem masalah pelajar tidak join kelas lagi. Belum menjoin kelas lagi. Terutamanya pelajar tahun 1. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pergi ke pergi ke portal.moi.edu.my, kemudian log masuk menggunakan ID anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, pergi kepada Google Classroom yang tadi ni, Google Classroom, kemudian klik pada join. Ni, sekali je. Guru ICT di sekolah telah memasukkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ke dalam kelas-kelas dia yang tertentu. Ni saya buat contoh, ni contoh satu intelijen. Dia dah masukkan. Dia tinggal klik join saja. Apabila dia sudah join, akan keluar paparan macam ni. Okay, contoh paparan murid yang sudah join kelas yang ditetapkan. Ini. Jadi bila dah dia join kelas, barulah dia masuk dalam kelas tu. Jadi sekarang ni dia tak masuk kelas lagi, memang tak ada apa-apa paparan. Bila dah join, barulah dia akan ada paparan macam ni. Paparan yang saya nak tunjukkan di sini ialah stream, classwork dan people. Ada 3 ni. Okay. Stream ni dia macam pemberitahuan lah. Contohnya kalau cikgu postkan kerja sekolah, akan ada dekat sini lah. Ni contoh. Nanti kita tengok. Kalau classwork, kerja sekolah yang diberikan akan apa kerja sekolah yang cikgu berikan. Yang ini cuma pengumuman lah, stream. Maksudnya murid tu, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanyakan terus soalan di stream ni kepada guru dia. So guru boleh terus jawab kat sini lah. So classwork semua ada dalam tu. Baik. Terusnya, ni. Saya nak tunjukkan, ni saya bagi penerangan dulu, nanti baru saya tunjukkan secara hands on lah. Cara menghantar tugasan kepada guru. Okey, ni menggunakan komputer. Okey, type. Ini secara direct lah, tak lalu portal. Type classroom.google.com dan kemudian masukkan ID anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tadi. Ini cara pantas lah, maksudnya tak lalu portal. Yang tadi tu saya tunjukkan lalu portal. Yang ni kita terus pergi ke Google Classroom. Okay. Yang ni dia terus pergi ke Google Classroom, masukkan ID yang tadi tu, kemudian dengan password dia. Kemudian dekat sinilah nanti kita akan jawab. Baik, sekarang kita akan buat sedikit hands on. Saya akan buat sedikit hands on. Bermula daripada bagaimana pelajar tu join kelas. Okay. Saya tunjukkan. Okey, yang ni kita terus pergi kepada classroom, kita tak lalu portal. Sebenarnya kalau nak lalu portal tadi kita kena masuk modul murid ataupun guru pun boleh modul murid, tapi sebagai murid tak boleh masuk modul guru. Okey, contoh ni saya buat contoh.
Ya, saya tengah cari ID pelajar saya. Ya. Okey, ni saya tunjuk contoh lah. Ni paparan saya. Apabila kalau paparan murid dia ada 3 benda ni lah. Yang pertama stream, yang kedua classwork, yang ketiga people lah. So kita tengok dalam 2 intelligent ni berapa ramai murid yang telah join. Baru 1, 2, 3. 3 orang je join. 4, 5, 6, 7. 7. Yang lain belum join lagi. So kalau log masuk ke Google Classroom melalui ID anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, maka dia akan dapatlah yang join kelas tu. Dia dah tetapkan dah kelas mana, tak boleh pindah kelas. Okey, baik. Di sini ni contoh ni cikgu sekolah saya telah bagi kerja sekolah ataupun homework kepada anak-anak murid kepada anak-anak murid di bahagian classwork. Sama juga kalau paparan anak-anak murid dia akan nampak classwork dekat sini. Jadi dia boleh terus buat. Kalau tengok paparan dia untuk contohnya ni cikgu buat assignment lah, satu assignment sebab saya ID murid ni tadi ada hilang. Tak apa. Kita buat dulu yang ni, nanti saya boleh tunjuk semula. Okey, title contohnya cikgu tu dia nak bagi kerja sekolah tentang membina ayat. Ni ibu bapa tak perlu tahulah macam mana nak buat. Nanti saya cuba nak tunjukkan paparan bagaimana bagaimana dia murid tu boleh jawab terus soalan kat dalam tu. Membina ayat. Okey. Bila bina 5 ayat berdasarkan gambar. Cikgu akan bagi soalan dalam bentuk Google Drive. Ini contoh. So saya assignkan minta bina 5 ayat berdasarkan gambar. So kita akan assign lah dekat semua pelajar 2 intelligent. Contoh. Okey. Okey, bila dah assign, dia akan keluar dekat stream anak-anak tuan-tuan dan puan-puan lah. Itu sebab anak-anak tuan-tuan dan puan-puan perlu join kelas yang telah ditetapkan. Ini contoh. Ni nanti kalau di halaman kelas anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan ada ni dekat stream. Akan keluar dekat stream ni. Dan juga akan keluar dekat email. Ni contoh membina ayat.
Okay, di paparan anak-anak murid, di paparan anak-anak tuan-tuan dan puan akan keluarlah assignment yang telah diberikan. Sila bina ayat berdasarkan gambar. Jadi anak-anak tuan-tuan puan perlu klik saja soalan yang dibina, soalan yang telah diberikan. Kemudian baca soalannya. Gambar di bawah menunjukkan situasi sebuah keluarga di ruang tamu. Kaitkan 5 ayat tentang aktiviti yang ada di dalam gambar. Okey. Kaitkanlah 5 ayat. Yang pertama contohnya keluarga. Boleh terus jawab di sini. Jadi mengurangkan kos lah. Maksudnya sebab kerja ni dibagi dalam bentuk Google Drive yang boleh diedit setiap pelajar ada satu template. Jadi boleh terus jawab di dalam tu. Jadi bila tu tak payah nak print lah. So sekarang ni masalah printer pun masalah juga nak cari kedai printer buka. Jadi boleh terus jawab. Ini contoh. Ali bersama. Okay, type lah. Ali sama keluarganya sedang mengemas rumah. Contohlah, mungkin ayat saya tak gramatis lah sebab saya bukan cikgu BM, saya cikgu sains, cikgu pendidikan kesihatan. Macam tu. Jadi kalau di paparan anak-anak murid, di paparan anak-anak murid akan ada perkataan turn in di atas tu. Okay, nanti mungkin Cikgu Hasnul boleh tunjukkan tu. Sebab saya punya ID pelajar hilang daripada rekod saya yang kat sini. Jadi saya tak tahu ID pelajar saya nak kena buka ID sekolah dulu. Nanti mungkin Cikgu Hasnul boleh tunjukkanlah pada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jadi yang pentingnya ialah yang penting tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk dan join kelas tu dulu. Itu paling penting. Itu paling penting. Jadi saya rasa itu je yang saya nak tunjukkan, yang macam mana menggunakan menjawab tugasan melalui ibu bapa menjawab tugasan ataupun anak-anak murid ataupun anak-anak tuan-tuan dan puan menjawab tugasan melalui komputer. Baik, untuk seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Hasnul untuk menggunakan telefon. Tapi saya nak minta Cikgu Hasnul tunjukkan yang ni. Pasal ID murid saya problem. Jadi saya akan minta Cikgu Hasnul untuk tunjukkanlah dekat tuan-tuan dan puan-puan yang macam mana simulasi pelajar tu cikgu dia bagi kerja sekolah. Sebab tadi ID saya ada, saya dah save. Lepas tu hilang pula. Minta maaf nanti saya minta. Boleh Cikgu Hasnul boleh Saya serahkan kepada Cikgu Hasnul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Firdaus. Yang dihormati Tuan Bisa, Puan Suana, seterusnya rakan-rakan guru di SK Sungai Terap dan kepada semua ibu bapa dan sesiapa saja yang tengah menonton live ini. Baiklah, saya akan meneruskan apa yang telah diterangkan oleh Cik Firdaus tadi. Firdaus tadi dah terangkan bagaimana kita nak menambah akaun MOE ke dalam Google Classroom. Tapi sekarang ni saya lebih fokus kepada, saya akan tunjukkan dulu screen saya. Okey, saya akan fokus kepada penggunaan telefon pintar dalam untuk menggunakan Google Classroom dan telefon pintar. Baiklah. Okey, so hari ini kita akan tengok yang pertama sekali. Okey, yang pertama tadi Cikgu Firdaus pun dah beritahu kita perlu ada email MOE. Okey, saya rasa semua anak-anak dah dapat dah email MOE tersebut. Macam mana rupanya sama dengan apa yang Cikgu Hasnul bising dia punya mic tu. Boleh tak? Saya punya mic bising kan? Mic bising Masih lagi ke? Bising lagi? Ya. Sekejap Ke orang lain?
Jap. Betul ke? Saya punya suara okey ke? Tak okey lah. Tugas no. Boleh dengar suara saya? Boleh, cantik. Okey, cantik. Sorry Okey. Saya teruskan semula. Okey, so yang ini kita nak tengok hari ni. Okey, jadi untuk kata laluan tu, saya rasa cikgu semua, guru admin digital learning sekolah semua dah setkan dengan betul. Mesti ada huruf besar, ada nombor, huruf kecil. Okey, dan tadi pun Cikgu Firdaus dah bagi tahu akaun MOEDL yang anak-anak tuan-tuan puan dapat ni sama dengan akaun Google yang selalu kita panggil Gmail, tapi sebenarnya dia lebih taraf dia lebih tinggi. Okey, jadi dia lebih power daripada Gmail. G Suite for Education. Maksudnya yang pertama dia punya storage unlimited. Masukkanlah apa-apa bahan sekalipun dalam tu, tak ada batasan dia. Okey. Dan seterusnya saya akan tunjukkan video tutorial menambah akaun MOE ke dalam telefon. Okey, tadi Cikgu Firdaus dah tunjukkan bagaimana kita nak menambah dalam laptop ataupun komputer. Jadi mungkin sebab kebanyakan daripada ibu bapa, murid-murid, semua kebanyakannya majoriti mempunyai telefon pintar. Jadi saya rasa lebih relevan lah kalau kita tunjukkan menggunakan telefon pintar. Okay. Sebenarnya ini adalah video tutorial yang saya dah buat sebelum ni. Okay. Jadi saya akan tunjukkan. Okay. Sambil saya akan bagi tahulah. Okay, jadi ini sebenarnya daripada YouTube saya. Okay, yang pertama sekali. Okay, jadi yang pertama sekali kita kena boleh ke Google Play tu, Play Store. Kena cari dulu aplikasi Google Classroom. Jadi cari je Google Classroom kat situ. Okay, kemudian so kalau kita tengok, kita jumpa Google Classroom, logonya macam ni. Betul lah tu. Jadi kita cuma install sahaja. Cikgu Azmal tak nampak skrin. Oh, tak nampak skrin? Okey, boleh nampak Cikgu Firdaus? Cikgu Firdaus, okey? Belum ada skrinnya. Belum ada. Kalau ikut dekat saya, kalau ikut dekat saya dah okey ni. Sekejap saya tengok kat YouTube. Jap. Dah. Boleh nampak saya? Dah. Nampak skrin? Ya. Okey. Okey, jadi saya akan tunjukkan. Okey, so pertama sekali kita dah install. So kita pun buka telefon pintar. Okey, so kalau kita tengok dekat situ, kita kena pilih akaun apa. So kalau belum ada, kita akan tambahlah akaun tu. Jadi sekarang ni kita akan add account. Okey, kemudian kita akan masukkan email. Email yang sepatutnya kita gunalah. Kalau email murid tu, kita akan masukkan email dia, ID MOE. Okey, benda yang paling penting sekarang ni ialah pada
DL ni, ramai juga murid saya yang ada masalah kat sini. Bila mereka salah lihat, dia tengok kat sini, dia ingatkan I. Jadi dia buat MOE-DI. Memang tak boleh masuk. Ada satu kes lagi, MOE-D I besar. Pun dia ingatkan ni I besar, sebenarnya DL, Digital Learning. Kalau dia tak jumpa yang ini, salah lah. Okay, jadi dia akan berlaku error. Okay, seterusnya kita akan masukkan password. Okay, password yang cikgu dah bagi tu, okay, biasanya guru kelas akan edarkan password tersebut. So dia akan validate. Jadi kita pun setujulah. I agree. Kemudian dia akan masuk. Okay, jadi dia akan masuk ke dalam Google Classroom. Okay, sebab kita tadi baru install. Jadi saya tekankan kat sini wajib ada screen lock. Okay, itu sebab dia akan muncul notification macam ni. We are sorry but you do not have access to classroom. Ini ramai sangat masalah ni yang berlaku pada murid. Guru-guru pun sama, kadang-kadang jumpa masalah yang sama. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, akan ada notification action, account action required. Maksudnya ada kena buat sesuatu lah tu. Okay, jadi maksudnya kita kena buat lock. Okay, jadi kita pergi balik kepada Okay, so patah balik ke account tersebut. So sekarang ni kita kena buat screen lock lah. Okay, screen lock ada macam-macam jenis. Kita boleh fingerprint ataupun passcode, pulang masing-masing boleh buat. Janji kita setkan dia punya screen lock. Jadi dah tak ada dah tadi. Okay, notification untuk error tadi dah ada. Jadi account MOE pun dah ditambah dalam telefon pintar. Boleh tambah lebih daripada satu account MOE. Anak tu ada 2-3 orang, semua ada account MOE, boleh masukkan. Tak ada masalah. Okay. Jadi untuk kali pertama dia akan loading dulu. Okay, kemudian dia akan nampaklah senarai kelas, classroom yang guru kelas dia masukkan. Jadi kalau guru kelas dia dah invite dia ataupun jemput dia masuk dalam kelas tu, jadi dia tinggal klik join sajalah. Okay, kalau belum ada, dia perlu minta kod kelas daripada guru kelas, tapi kebiasaannya kita dah maklumkan kepada guru-guru ICT di dalam sekitar daerah Kuala Selangor ni, kita nak suruh guru-guru masukkan mereka dahulu supaya lagi senang daripada kita nak gunakan kelas kod. Okay, ini adalah paparan dalam Google Classroom dalam telefon pintar. Jadi berbeza sikit lah. Ada stream, ada classwork. Okay, classwork ni ialah tugasan dan people ni ialah rakan-rakan dia, guru pada bahagian atas, siapa guru dalam kelas dia. So dia akan tengok semua dan rakan-rakan kelas dia. Jadi kalau kes macam ni, pelajar dia, rakan kelas dia baru sikit, baru 3 orang. Maksudnya hanya berapa orang je lah yang join. Okay, baru 3 orang saja yang join termasuk sendiri, ada 4. Jadi baru ada 4 orang yang masuk dalam classroom ni. Okay, seterusnya. Okay, jadi kalau tengok kat sini. Okay, kalau tengok dekat sini, ini pun penting juga bila kita buka pada paparan tepi ni. Okay, pastikan menggunakan email MOE yang betul. Tak ada lagi kita gunakan Gmail punya. Jadi kita guna yang MOE. Kalau guna Gmail tak jumpa classroom yang cikgu buat tadi. Okay. Nanti saya akan tunjukkan. Okay, so sekejap lagi saya tunjukkan slide seterusnya saya akan tunjukkan demonstrasi. Okay, saya akan buat terus direct demonstrasi dengan gunakan telefon saya ni. Macam mana jenis tugasan yang ada dalam Google Classroom. Okay, biasanya cikgu ada beberapa cara. Ada banyak cara sebenarnya. Antara yang biasa kita gunakan, contohnya cikgu bagi quiz. Okay, quiz ni biasanya bila kita dah belajar, kita nak uji, cikgu nak uji, jadi bagilah quiz. Okay, soalan-soalan ringkas, pendek.
Paling mudah biasanya ada Google Form. Nak loading pun ringan, tak ada masalah. Ini sebab ni Google punya, Google Form yang warna kelabu, yang warna purple ni. Biasa juga cikgu gunakan Quizzes. Okay. Dan biasa juga ada cikgu yang gunakan Kahoot. Jadi Quizzes dengan Kahoot ni dia seronok. Okay, dia macam game. Dia punya paparan tu jadi lebih seronok, tapi masalah dia loading dia lambatlah sikit. Kadang-kadang tu kalau capaian internet tak berapa bagus, dia akan slow sikit lah. Okay, jadi yang kedua contoh esei ataupun menaik banyak perkataan macam ayat. Ini sama macam yang Cikgu Firdaus tunjukkan tadi, gunakan Google Docs. Okay, ini contoh yang kedua. So bolehlah gunakan Google Docs macam yang Cikgu Firdaus sebut tadi. Murid tu boleh buka lah file Google Docs tu, kemudian dia terus type dalam tu, dia jawab. Bila dah siap nanti dia akan tekan hantar. Okay, yang ketiga. Yang ini agak manual, tapi sebenarnya ini yang antara yang banyak saya gunakan, iaitu ambil gambar. Apa maksud ambil gambar ni? Maksud dia, baca soalan, cikgu bagi soalan pun dalam bentuk gambar, snap gambar ke, ataupun dia dapat mana-mana gambar, foto, sama ada dia ambil gambar ataupun daripada dia upload dari mana-mana. Okay, kemudian jawab dalam kertas. Okay, kemudian bila dah baca soalan tu, so dia tak perlulah nak salin balik, ataupun kalau perlu disalin ikut arahan cikgu dia. Kalau nak kena jawab, okay dia jawab. Contohnya macam matematik. Kebanyakan soalan matematik ni memang nak kena tulis mula. Okay, jalan penyelesaian dia tu kan. Okay, so dia pun kena jawab di kertas. Bila dah siap, dia akan ambil gambar jawapan dia tu. Masa dia nak hantar tu, dia kena ambil gambar, dia kena tekan butang hantar. Yang ni nanti saya akan tunjukkan demonstrasi dia. Okey, yang kedua, yang terakhir tu menonton video. Ni kadang-kadang kalau ada video di YouTube yang sesuai dengan tajuk yang cikgu tu nak sampaikan, cikgu boleh gunakan video YouTube tu, jadikan dia sebagai satu tugasan. Pelajar ataupun murid tu dia tonton dulu sampai habis, kemudian bolehlah buat perbincangan dalam, kemudian dia kena hantar. Mungkin masa hantar tu dia boleh tulis komen dekat tugasan dia tu, dia berikan komen, ada bahagian bawah dia akan ada komen, ruangan komen kepada guru dia. Apa yang dapatan dia, apa hasil yang dia belajar daripada video tu. Mungkin dalam arahan cikgu kena jelas sebelum tu, bagi tahu pelajar supaya tonton video, kemudian senaraikan 5 isi penting daripada video tu ke, ataupun teladan daripada video. Itulah maksud dia. Tengok video saja pun dah jadi bahan pembelajaran. Okey. Jadi saya akan tunjukkan demo macam mana nak gunakan ambil gambar. Okey. So nak mengambil gambar, so saya akan gunakan saya akan gunakan skrin telefon saya ni secara terus Okey, saya akan buka paparan Google Classroom. Okey, so ini adalah paparan Google Classroom. Tadi saya dah buat satu dummy class. Okey, saya buat dummy class menggunakan akaun Gmail saya. Okey. Untuk makluman ibu bapa dan guru-guru, sebenarnya akaun Gmail ni tak boleh masuk sekali dengan akaun MOE. Untuk masuk ke dalam classroom yang admin Digital Learning Sekolah dah sediakan, tak boleh guna domain selain daripada moe-dl.edu.my. Domain belakang, yang belakang @ tu, belakang tu semua tu mestilah sama. Tak boleh lain. Lain dia tak boleh masuk. Okey. Dia dunia dia dalam dunia tersendiri saja. Okey. Okey, jadi ini adalah akaun, saya gunakan akaun Gmail ni. Okey, kalau kita tengok kat sini, buat saya jadikan ni sebagai demo. Ni akaun Gmail. Okey, bawahnya tu ialah akaun MOE saya. Okey, dan yang bawah ni sebab saya admin sekolah, jadi adalah akaun sekolah. Okey, jadi saya kontrol semualah yang sekolah saya punya. Okey. Pada bahagian bawah-bawah ni akan kalau murid tu dia akan nampaklah, dia cuma dia buka bahagian bawah je, enroll. Okey, so dia akan nampak enroll, maksudnya kelas-kelas yang disertai dia sebagai murid. Jadi sekarang ni saya masuk dalam kelas demo lah. Kelas demo ni, saya masuk kelas ni. Jadi okey, dalam classroom tu inilah rupa dia. Okey. Ringkas je. Okey, mula-mula ada stream.
Kalau kita tengok kat bawah ni ada stream, tadi Cikgu Firdaus pun dah tunjukkan. Kemudian stream ni ialah apa-apa saja status. Kalau ada guru ataupun murid up status kat sini, akan muncullah macam-macam status tugasan baru ataupun perkongsian bahan ataupun kawan tu ada nak share cakap apa-apa saja pun kat sini. Kalau nak chatting kat sini pun boleh, tapi sebenarnya tak sesuai. Okay, cikgu boleh control depan ni. Kalau dia nak offkan setting ni pun boleh, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang murid-murid ni kadang dia makin lama dia makin merapu pula nanti kan. Jadi dia boleh control benda tu. Okay, tab yang kedua. Kalau tengok kat sini, baru ada satu lah saya buat dummy tadi. Untuk tajuk soalan matematik. Okay, matematik tingkatan 1 sebab saya cikgu matematik. Jadi saya buat contoh matematik lah. Okay, jadi kalaulah cikgu tu dalam kelas dia dah ada banyak subjek, jadi classroom tu akan ada banyak matematik, kemudian ada topik bahasa Melayu, okay, topik bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan sebagainya. Jadi guru-guru yang mengajar subjek dalam kelas tu dia akan letakkan di bawah topik subjek masing-masing. Okay, jadi budak pun bila buka tu, dia tak adalah huru-hara sangat. Contohnya saya tunjukkan, contoh, ini sekolah saya lah Okay, ini secara tak langsung saya akan tunjukkan contoh macam mana kalau ibu bapa ada 2-3 orang anak daftarkan akaun MOE anak dia tu dalam satu telefon. Kan? Maklumlah kadang ada mak dengan ayah je yang ada, anak-anak tak ada, jadi kena menumpang dengan telefon mak ayah ni. Okay? Jadi kita boleh tukar-tukar macam ni saja. Sama ada kita gunakan terus lompat ke bawah ni, tekan ke bawah, dia akan senaraikan semua email yang ada, ataupun pilih je dot yang ada kat atas ni, ada 2 dot ni akaun sekolah, yang ini akaun peribadi, akaun guru, yang ini akaun peribadi. Itu maksud dia. Jadi saya pilih akaun sekolah saya, katakan ini kelas yang saya ajar lah, saya tunjukkan contoh sahaja. Okey, dalam classwork nampak contoh. Player ni sekolah menengah, so ada prinsip akaun, ada bahasa Melayu, cikgu je bagi tugasan. Cikgu kimia, ada banyak pendidikan Islam, matematik tambahan dan matematik. Itu maksud saya. Cikgu-cikgu boleh menyusun tugasan dia secara teratur dalam tab classwork. Okey, ini paparan cikgu lah. Okey, kita patah balik kepada yang saya nak tunjukkan demo tadi. Okey, kelas demo. Patah balik masuk. Saya akan masuk nak tunjukkan macam mana murid ni, anak-anak ni buat tugasan. Okey, bila dia buka tugasan tu, okey, dia akan bacalah. Okey, sila jawab semua soalan yang dilampirkan dengan cara berikut. Okey, ada soalan 1 dan soalan 2. Saya tunjukkan 2 cara sekarang. Okey, so ada 2 cara yang saya akan tunjukkan. Soalan 1, buka file, kemudian edit. Ada edit tool kat sini nanti, ada gambar pensel. Tanda jawapan yang betul. Lepas tu save. Nanti akan ada tu. Kemudian soalan yang kedua, salin jawapan dalam buku pelatihan atau kertas, snap gambar dan hantar. Okay, ini mungkin ada soalan yang daripada satu raja tu dia cuma perlu buat penyelesaian saja, dia buat penyelesaian. Okay, sebenarnya yang terpapar dekat depan ni, ini adalah gambar untuk soalan nombor 2. Okay, murid tu dia kena selak sikit. Dia kena tolak ni atas. Sebenarnya soalan nombor 1 dia gitu. Okay, soalan nombor 1 dia dalam gambar ni. Saya tunjukkan macam mana murid tu nak menyelesaikan soalan nombor 1. Secara serentak saya tunjukkan 2 cara ni sebenarnya. Okay, ini adalah soalan nombor 1, soalan matematik. Okey, latih diri 1.1b. Dalam jadual yang berikut, tandakan right bagi nombor yang merupakan integer dan tanda pangkah bagi nombor yang bukan integer. Okey. Untuk kes yang macam ni, gambar ni, sebab saya dah setkan setiap murid boleh edit sendiri gambar ni. Dia akan, setiap murid dia dapat gambar masing-masing atas nama dia. Saya boleh tekan edit. Nampak ada gambar pensel yang saya sebutkan tadi. Okey, so saya pun tekan gambar pensel. Okay, zoom in guna dua-dua jari. Okay, guna dua zoom in. Macam biasalah kita zoom in kan kat dalam telefon. Kadang-kadang ada skrin tak boleh zoom in pun kita nak guna 2 jari nak zoom in. Okay, sebab saya ni murid, janganlah pakai pen merah, saya buat pakai pen biru. Pen biru tak nampak pula Okay, pen purple.
Okey. Jadi saya akan zoom, saya akan tandakan right pada jawapan yang betul. Adakah 3/4 ni kerja? Bukan. Saya pun pangkah lah. Senang kan? Jadi budak pun tak payah nak print, tak payah buat apa, dia terus jawab di dalam telefon. Kena bagi dia masa lah untuk menjawab tu. Okey. So ini ialah integer, betul. Integer. Yang ini bukan, nombor perpuluhan. Ini juga integer, perpuluhan, nombor integer, pecahan dan integer. Okey, set balik. Semua dah betul. Kan? Semua dah betul. Okey. Jadi murid ni pun tekan save. Okey, selesai satu tugasan dia. So dia kena save, dia akan generate file tu kepada file yang baru, file yang dia telah edit. Sekali nanti cikgu, dia akan semak file yang edit tu lah, edited. Okey, jadi sekejap lagi kita akan nampak ada satu paparan, ada satu file yang baru muncul. Okey. Alright. Okey, jadi nampak dia dah tulis kat situ edited, cikgu Asmal. Jadi file yang tadi tu dah tersimpan lah. File yang asal dah simpan. Jadi yang muncul kat sini ialah edited. Maksudnya inilah yang cikgu akan semak. Untuk makluman saya ulang balik, sekarang ni saya sebenarnya menjadi murid. Okey, jangan tiba-tiba keliru pula kenapa cikgu boleh buat semua benda ni. Ini sebenarnya murid ni. Saya sebagai murid sekarang. Saya ulang balik. Okey. Itu tadi tugasan untuk soalan nombor 1. Soalan nombor 1 saya terus kat situ je. Okey, soalan yang kedua saya selak turunkan balik ke bawah. Soalan nombor 2 nya dekat sini. Okey, cikgu ni cuma kepilkan gambar tu. Okey, so dalam gambar ni salin rajah di sebelah, pilih integer daripada nombor-nombor di bawah dan tulis dalam rajah itu. Rajah yang bulat ni. Okey, jadi kali ni saya tak nak dia edit dalam ni. Okey, sebab saya pun dah settingkan, cikgu dah settingkan dia sebagai lampiran je. Tengok saja, tak boleh edit. Walaupun ada gambar pensil kat atas tu, tapi saya tak nak dia orang edit. Soalan dia kan tadi suruh salin. Okey. Okey, jadi saya akan salin lah. Okey, murid tu akan salin. Dia salin gambar rajah yang bulat ni je. Okey, so dia salin gambar rajah yang bulat. Kemudian dia nak hantar jawapan dia. Gambar ni tak payah buat apa-apa. Okey, dia patah balik. Jawapan dah ada. Dah tulis dalam kertas. Okey, saya pun dah buat jawapan. Sekarang masa untuk menghantar. Okey, masa untuk menghantar, patah balik kepada tugasan tadi, your work tadi, tengok balik. Ada add attachment kat sini. Add attachment.